لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa tasiruna bi ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhraنا wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Allahu haq ya hayyu ya qayyum ya qahhar ya wahhab ya fattah ya wahid ya ahad ya samad ilahi anta maksudi wa ridwaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka amantu billahi wa bima qala Allah amantu bir rasul wa bima qala rasul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da sallallahu alaihi wa sallam tasliman katsiran thayyiban mubarakan fihi astaghfirullahal azim min kulli dhanbin zahiran wa batina la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada semua para jemaah yang mendengar Facebook Live pada ketika ini, terutamanya di kalangan kekeluargaan Nur dan juga di kalangan mereka yang menjayakan aktiviti-aktiviti di Zawiyah Haqalah masing-masing, serta semua umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini Ramadan yang paling bermakna kepada kita, kerana Ramadan tahun ini kita bersama dengan ahli keluarga. Ramadan tahun ini kita dalam suasana yang penuh khawf dan rojak kepada Allah. Dalam kesusahan kita berhadapan dengan COVID-19 ini, sana ada juga kerahmatan Allah yang Allah berikan, sama ada kita sedar ataupun tidak, itu saja. Jadi kita sekarang sudah dalam malam yang ke-23 Ramadan. Pastinya ramai di kalangan kita yang bertekun untuk mengkhatamkan Al-Quran, bertekun untuk menghidupkan malam dengan qiyamul lail, dengan tahajud, dan dengan tahajud, dengan solat sunat dan sebagainya. Dalam kita bertekun untuk menamatkan bacaan Al-Quran kita, menamatkan tadabbur kita, dalam kita bertekun untuk menghidupkan malam dengan ibadah yang pelbagai, maka jangan lupa untuk kita turut sama bertekun untuk menyilap lembaran-lembaran dalam hati kita masing-masing. Kalau masih lagi berbaki sifat-sifat benci, sifat-sifat tidak puas hati, sifat-sifat yang di bawah lembayung mazmumah itu, jadi kita silah hati kita masing-masing. Maknanya, adakah kita bersedia untuk memaafkan semua orang? Adakah kita bersedia untuk menjadikan diri kita ini sebab kebaikan untuk semua orang? Dan itu yang perlu untuk kita mengambil cakna dalam 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan ini. Jadi selepas daripada ibadah yang kita lakukan itu, ambil masa barang 10 minit ataupun lebih ataupun kurang, tapi ambil masa untuk kita bertafakur, kita bermunajat kepada Allah. Dalam tafakur kita itu dan merintih dan merayu kepada Allah. Kenapa masih berbaki kemarahan? Kenapa masih lagi berbaki perkara mazmumah dan kekejian? Kenapa masih lagi berbaki kebencian, dendam? Kenapa lagi masih berbaki segala dosa dan noda yang hanya kita yang tahu diri kita di mana? Maka jangan kita putus asa dengan Allah, dan kita putus asa dalam mengharapkan pengampunan Allah, dan kita berputus asa dalam mengharapkan kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita membawakan ibadat, jangan lupa untuk memandang apa dia? Memandang kelemahan diri kita, sentiasa merasakan kita fakir kepada Allah. Jadi dalam bulan Ramadan ini, 10 hari terakhir ini juga, kita cuba untuk merintih-rintih. Bukan cuba, kita harus untuk merintih kepada Allah. Ya Allah, di manakah qadar tauhid diriku? Adakah masih lagi pada qadar tauhid i'tiqadi ataupun tauhid istidlali, tauhid yang berdasarkan kepada buku, dalil, tauhid yang berdasarkan kepada perbahasan akal dan keyakinan daripada akal semata-mata? Kenapa dan bila lagi untuk kita naik ke peringkat
tauhid syuhudi, tauhid yang kita merasai kita dengan Allah itu tidak terputus. Tauhid yang kita merasai kita dengan Allah Ta'ala itu terhubung dengan hubungan kasih dan kemanjaan. Tauhid yang kita membuatkan kita seolah-olah berhadap-hadapan dengan Allah dengan mata hati kita. Jadi itulah jenis-jenis pemberikatan tauhid. Kita berintih kepada Allah dan kita mengadu kepada Allah, ya Allah, adakah tauhidku ini masih lagi tauhid istiqadi ataupun tauhid istidlali ataupun tauhid maknanya pada qadar ilmu yakin. Ya Allah, tingkatkanlah, limpahkanlah kepada kita, ya Allah, maksudnya tauhid ainul yakin, tauhid syuhudi, tauhid yang mencelikkan mata hati kita. Setelah kita mentauhidkan Allah Ta'ala dengan mata basar, maka kita mohon kepada Allah agar Allah melimpahkan kepada kita akan tauhid dengan mata hati. Ia adalah satu diumpama dua wadi yang berbeza, dua lapangan yang berbeza. Tauhid mata akal kita pelajari, kita selak buku dalil kita selesaikan. Mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala melimpahkan pula kepada kita akan tauhid syuhudi, tauhid pada mata hati, sehingga kita mencapai maqam ihsan seperti mana yang baginda Nabi SAW sabdakan. Dan itulah rintihan kita. Jadi dengan keinsafan ini kita takkan berasa lega dengan ibadat, kerana kita bukan hamba kepada ibadat kita. Kita takkan rasa lega dengan banyaknya bacaan Al-Quran, kerana kita bukan hamba kepada kerja buat dan perbuatan kita. Tapi kita tetap merintih dan merayu kepada Allah. Dengan mujahadah kita dengan ibadat dan pelbagai ini, Allah Ta'ala memberikan kita limpah kurnia dalam bentuk limpahan tauhid syuhudi, sehingga kita benar-benar merasai bahagia. Kita memaknai nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kita memaknai nama Allah Al-Latif, kita memaknai nama Allah Ar-Razzaq At-Tawwab, dan kita refleks segala nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu, kita refleks kembali dalam diri kita. Akhirnya kita mengakui dengan penuh sedar dalam jiwa rohani kita bahawa nahnu fuqara'u ilaika ya Allah, bahawa kami ini ya Allah amat fakir kepadamu ya Allah. Itulah perkara yang kita harapkan untuk Allah berikan kepada kita. Inilah sedikit perkongsian saya kepada semua yang sudi mendengar. Dan ini juga adalah perkongsian sebenarnya daripada bimbingan guru-guru saya sebenarnya. Dalam setiap bulan Ramadan, biasanya Ramadan yang terakhir, 10 hari terakhir ini, kami biasanya bersama-sama berkhalwah dan bersuluh bersama-sama dengan guru-guru kami, ataupun guru kami bersama-sama dengan guru kami. Tapi dengan sempena hari tahun ini, maka perkara itu tidak dapat lagi kita lakukan bersama, tapi kita lakukan di rumah masing-masing. Jadi inilah perkara yang seringkali guru-guru, para mursyid kami memberi ingatan. Jangan hanya terujung menyelesaikan ibadat dan merasa berbangga dengan ibadat yang kita lakukan, tetapi sentiasa menangisi perhalan diri rohani kita yang masih lagi tidak naik ke peringkat makam ubudiyah yang sebenarnya. Dan sebenarnya kalau kita bicara berkenaan dengan ubudiyah, ia tidak ada terhenti, sentiasa digali, sentiasa mendalam, tidak berpenghujung makam ubudiyah ini. Itulah rahsia dalam bulan Ramadan. Kita ambil kesempatan untuk kita gali dan gali lagi dengan berkat doa para guru kita kepada semua umat Nabi Muhammad SAW, dan dengan berkat bulan Ramadan pada tahun ini dan pada tahun yang akan datang, dan usaha kita masing-masing, insya-Allah kita saling mendoakan agar ada peningkatan ketauhidan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pastilah kita ingin mengetahui bagaimana kita nak tahu tauhid kita ini yang sudah sampai tahap tingkat mana. Adakah masih lagi akli ataupun ilmu yakin, ataupun sudah mencapai syuhudi ataupun ilmu yakin. Okey, maka tandanya adalah perwatakan kita, mulut kita bagaimana, tangan kita bagaimana, perlakuan kita bagaimana. Adakah orang rasa bahagia dengan keberadaan kita, ataupun orang rasa lebih baik kita tiada di sisi mereka. Perkara itu sering kita khawatirkan dan kita fikirkan lagi dan lagi, sehingga akhirnya tergerak khauf dan roja. Yang paling dirisaukan oleh para guru kita terhadap kita semua adalah kita berasa lega dengan amal. Itu yang paling dirisaukan. Jadi untuk tidak berasa lega dengan amal, inilah antara cara fikirnya, supaya kita sentiasa khauf dan roja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti lepas habis Ramadan ini, kita lihat bila hari raya, semua kita menyatakan maaf zahir dan batin. Adakah benar-benar zahir dan batin kita itu telah melepaskan segala kebencian, kemarahan, dendam, kesumat dan perkara yang masih tidak settle dalam hati kita ini, terlepas semuanya, ataupun nanti masih lagi diungkit-ungkit dan masih lagi diulang sebut? Itulah indikatornya. Di antara
amal yang makbul di sisi Allah Ta'ala dengan amal yang tidak makbul. Pun begitu, ia tidak menafikan sekali-kali untuk kita tetap mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah saja yang saya rasa yang saya ingin luahkan bersama-sama, kerana saya juga risau keadaan diri kita sendiri, juga kita risau, dan dalam perjalanan menuju panggilan kepada Allah Ta'ala ini tidak ada jalan seorang diri. Kita kena berganding tangan, saling mendoakan agar semua orang mencapai maqam ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan paling penting, jangan lupa doakan untuk ibu dan bapa kita yang menjadi asbab kewujudan kita di muka bumi ini. Dan jangan lupa doakan guru-guru kita yang menjadi asbab kita beroleh ma'rifah kepada Allah pada kadar masing-masing, terutamanya guru yang membimbing rohani kita, yang menggali, yang membuang kesombongan, yang membuang najis-najis kebencian dalam hati kita ini, dan segala kata yang sangat pengajian guru-guru kita itu sampai kepada baginda Nabi SAW. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah bermanfaat. Mohon maaf jika tidak dapat difahami. Yang penting beramal dengan niat mencapai syuhudiyah kepada Allah, insyaAllah. Aku nuqali ada syabullah alhamdulillah walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.